Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Masalah pertama dan sangat penting pada diri ummah adalah tentang kemunduran kaum muslimin akibat perpecahan, kemudian diiringi oleh kegagalan dan terlepasnya kepimpinan umat Islam terhadap banyak bangsa, dan terakhir adalah tersisihnya mereka dari arena kehidupan dan amal. Tergulingnya pemerintah dan kerajaan serta jatuhnya raja-raja adalah kejadian yang sering terjadi dalam sejarah. Sejarah mencatat banyak pusat-pusat peradaban dan ilmu pengetahuan maupun pemerintahan dan politik yang berubah menjadi gelanggang pertarungan, keruntuhan moral, kekacauan pemerintahan dan kebiadaban penguasa. Hakikatnya, perpecahan umat Islam kini adalah saduran dari Eropah setelah jatuhnya negara terakhir Muslim di bumi Andalusia dan kemudiannya jatuh khilafah umat Islam Uthmaniyah. Kota-kota indah seperti Barcelona, Madrid, Cordova dan sebagainya yang tersohor di Spanyol pernah dihuni oleh kaum muslimin dan membangun sewaktu di bawah pemerintahan Islam. Masalah ummah banyak diwarisi dari serangan pemikiran Eropah atau Barat. Tata cara dunia moden yang berlandaskan sekularisme menyebabkan berlakunya perpecahan dalam ideologi politik, kuasa pemerintahan sebuah negara, fahaman atau aliran agama, serta eksploitasi perpecahan klasik umat Islam oleh Barat. Di Malaysia, boleh dilihat kesan perpecahan ini menghasilkan kelompok atau kumpulan tertentu seperti kaum muda dan kaum tua, Salafi dan Ahli Sunnah wal Jamaah, politik kepartian, parokialisme, nasionalis, liberalis, renaissance, kuasa negeri, kuasa federal dan lain-lain lagi. Hampir dalam semua perkara orang Islam berbalah sesama sendiri dengan disaksikan golongan bukan Islam. Aib mengaibkan sesama sendiri sering berlaku. Akibat darinya, bagaimana mungkin umat Islam akan dihormati oleh yang bukan Islam? Al-Ghazali dalam kitabnya Nasihatul Muluk memulai dengan mengingatkan pemimpin agar mensyukuri nikmat dan menyedari besarnya tanggungjawab mereka. Pemimpin dan manusia adalah sentiasa diawasi dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan. Pemimpin juga mesti sedar setiap atur lakunya ada aturan dan ketetapan yang telah disampaikan oleh Sang Pencipta Alam melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka, balasan apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu pula, balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 141. Konsep keadilan, amanah, kasih sayang menjadi pedoman kepada pemimpin untuk mencapai dan memelihara kebahagiaan abadi. Kerosakan yang berlaku akibat dari sifat tamak haloba terhadap kuasa, kekayaan dan pengaruh mesti dihapuskan. Perlu diingat bahawa kerja-kerja untuk mengembalikan kekuatan dan kesatuan ummah tidak berlaku dalam sekelip mata. Semasa satu demi satu bumi umat Islam jatuh ke tangan Salibiyah Barat dan perpecahan berlaku pada kerajaan dan umat Islam, maka tiada jalan lain yang ditempuh melainkan jalan tarbiyah adab melalui zawiyah-zawiyah dan madrasah, bait-bait seperti Nizamiyah, sehingga kemudiannya melahirkan tokoh seperti Imaduddin Zengi, Nuruddin Zengi dan Salahuddin Al-Ayyubi. Hasil didikan akhlak serta semangat jihad yang begitu tinggi, akhirnya tokoh-tokoh ini kemudian berjaya merebut kembali bumi Islam ke pangkuan ummah. Yang paling menyedihkan, salah satu kehancuran dan kemunduran umat Islam berpunca dari kelemahan ulama. Ulama yang tidak lagi berperanan sebagai pewaris Nabi, yang gigih berjuang untuk Islam di atas landasan menegakkan kebenaran. Sebaliknya, ulama yang menyibukkan diri dengan agenda peribadi dan sebahagian yang lain tenggelam dengan nikmat duniawi.
Kategori ulama' lain yang menjadi punca kepada kemunduran umat Islam menurut sarjana terkemuka Abu Hassan Ali An-Nadwi ialah ulama' yang mengasingkan diri daripada kancah kehidupan sosio-keagamaan. Menurut beliau, ulama' jenis ini tidak mempunyai keberanian dan jiwa perjuangan yang kukuh. Lantaran itu, Al-Ghazali menyarankan kepada umat Islam untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan moral dan kefahaman keislaman bagi mengelak perpecahan dan kemunduran umat Islam. Tujuan pendidikan mestilah menjurus kepada tujuan agama dan akhlak, di mana penekanan haruslah ditumpukan kepada penguasaan keutamaan dan taqarrub kepada Allah. Oleh sebab itu, tujuan utama pendidikan ialah bukan mencari kedudukan tinggi atau mengumpul harta. Dalam hal ini, Al-Ghazali mencontohkan institusi pendidikan yang diasaskan Nizam Al-Mulk pada pemerintahan Seljuk sebagai tapak par excellence bagi menghasilkan pemikir dan ulama' yang handal dalam menangani gejala kemunduran dan perpecahan yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Tautan ilmu yang terdapat dalam Nasihatul Muluk banyak memaparkan kesukaan raja dan pembesar yang sentiasa mencintai majlis ilmu. Contohnya perbincangan ilmu mengenai peranan akal semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Dari segi sosial, kedudukan seorang yang berilmu akan dipandang tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Bagaimanapun, bagi seorang yang hanya mencintai ilmu dunia dan perutnya, tetap dipandang hina oleh masyarakat. Ilmu yang bermanfaat berupaya memandu akal ke arah kebaikan dan menjauhi diri dari melakukan kejahatan. Manakala akal pula dapat membezakan seorang yang beriman dengan orang yang jahil, bertuankan nafsu, bermegah-megah dan zalim. Kesatuan, perpaduan serta kekuatan ummah hanya dapat dikembalikan dengan menanam semula didikan adab, ta'dib, antaranya seperti yang dianjurkan Imam Al-Ghazali untuk melahirkan semula ulama' Rabbani yang mampu mendampingi para umara' untuk memperbaiki keadaan ummah.